Warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, halazim. Assalam, assalam. Tanasirun. Alright, okay. Selamat kembali uh, ke dalam kita punya kelas. Alright, okay. Okay, hari ni kita nak tengok kita punya tajuk baru. Alright. Okay, sebelum kita mula, saya nak tunjuk awak ni dulu. Cari je. Right, okay. Pernah tak you guys tahu macam mana sesuatu filem tu, right, mempunyai sound yang orang kata powerful lah. Milo, tenaga untuk melangkah jauh. Powerful maksudnya kadang-kadang kan bila kita whenever kita tengok filem kita tengok filem ke atau kita tengok animation, kita mesti pelik kenapa dia punya voice actor tu suara actor yang keluar tu sangat-sangat precise. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap satu dia punya action movie dia, okay, ataupun dia punya aksi, dia punya environment dan sebagainya macam well control, well recorded dan sebagainya. Alright, okay. So pernah tak you guys imagine macam mana sebenarnya diorang menangkap that sound? Tahu tak macam mana diorang buat? Diorang pre-record sound tu. Diorang pre-record sound, maksudnya ketika tengah scene tu berlaku lah. Scene tu berlaku, diorang pre-record sound ke macam mana? Tak, scene tu sepatutnya bunyi biasa tapi sound tu dia ada letak sound tambahan. Okay. Macam bukan sound dia. Okay, betul lah. Alright, okay. Ada setengah-setengah movie tu diorang menambahkan resepi ataupun garam dan gula kat dalam sound tu sendiri. Kalau macam for example, kalau kita tengok dalam cerita action movie lah, cerita action movie yang ada banyak aksi, seperti cerita Iron Man, cerita Avengers, cerita Fast and Furious, okay. So secara logically, alright, macam apabila kata cerita Fast and Furious bila cerita Fast and Furious, whenever the car flip ataupun the car blow, kita sebenarnya dengar bunyi tu sekali je, meletup something like that. Tapi to make sure that orang kata apa, to get the attention ataupun nak nampakkan benda tu memang real kokau nya, so diorang buat lah meletup banyak kali kan. Kalau tengok cerita Transformers, itu paling banyak lah, dia punya sound design dia memang kokau. Itu level beyond. Kenapa? Dia nak cuba, orang kata apa, dia nak cuba maximizekan the real feel of that situation kepada audience. Supaya audience tahu, kalau letupan macam ni, kalau letupan macam ni. Okay. Kan pernah tengok kan cerita Transformers kan? Semua pernah tengok cerita Transformers?
Pernah kan? Pernah sih. Pernah lah. Kita ada sekarang ni so far kita ada 5 Transformers 5 Saya rasa 5 kot. 5 cerita Transformers lah. By far the longest not the longest, the longest film by far adalah Fast and Furious. Fast and Furious adalah by far Fast and Furious, Too Fast Too Furious, lepas tu Tokyo Drift, lepas Tokyo Drift apa? Fast and Furious, Too Fast Too Furious, nombor 3 tak silap saya Tokyo Drift. Nombor 4 apa ke? Lepas tu nombor 5 Fast 5. Nombor 6 lepas Fast 5 yang Fast and Furious Fate and Furious. Fate and Furious. Nombor 6 tu yang masa Paul Walker meninggal, Fate and Furious. Lepas tu nombor 7 adalah Hobbs and Shaw tak silap saya. Hobbs and Shaw. Lepas tu nombor 8 yang Fast and Furious lagi sekali. Lepas tu yang ke-9 yang baru ni. Apa Fast and Furious apa 9 dia ada 9. Sekarang ni lah the longest lah. Sebelum ni kita ada Harry Potter maksimum 7. Diorang dah go up 9. So you guys imagine macam mana diorang boleh buat all those blowing sound yang meletup tu dan sebagainya. Rasa-rasa macam mana diorang buat? Adakah waktu ketika kereta tu tengah meletup, okey kita letak semua mikrofon dekat kereta tu, kereta tu meletup, kira direkod lah ke macam mana awak rasa? Ada tak yang sini kaki-kaki yang jenis suka dengar behind the scene ke apa kan? Ada? Ada yang tahu tak? Tidak tahu sah. Tak tahu. Okey, tak apa. Okey, dalam kita punya tajuk hari ni adalah since that kita belajar sound design. Okey, sound design adalah di mana kita belajar macam mana kita nak create sound. Okey, bila kita cerita pasal sound design not just focusing on kepada developing sound. Okey, yang macam sound yang kita buat kat dalam kita punya software Adobe Audition tu. Sebenarnya sound design adalah kita sebagai designer, kita kena fikir what kind of sound yang kita nak put on certain things to make sure kita akan dapat the real feel. Okey. The biggest field yang banyak menggunakan sound design adalah dalam film production. Okay, kenapa saya kata dalam film production? Sebab dalam film production, each film, setiap satu sound tu most likely 70% dia orang recreate benda tu. Ada yang ambil daripada situ, tapi 70% adalah di recreate. Maksudnya di recreate daripada bunyi asal, diorang dah tokok tambah tu, tambah ni. Kalau tambah lagi, dia tengok jalan cerita Transformers. Kalau by original, there's no sound for Transformers tu. Memang tak ada bunyi untuk Transformers. Tapi diorang terpaksa hire company sound designer untuk memberi satu sound kepada karakter setiap satu Transformers tu. So kalau Optimus Prime bunyi dia macam mana? Kalau yang Megatron bunyi dia macam mana? Kalau yang Transformers yang lain ni bunyi dia macam mana? Setiap satu sound tu diorang terpaksa design, diorang terpaksa buat, diorang terpaksa fikir dengan memvisualisekan footage yang diorang dapat daripada company filem tu. Dia cakap, saya nak Transformers ni dia terasa macam ni. So dia kena visualisekan benda tu dalam filem. Okey. Adakah sound design ni dia tertaluk pada filem saja? Tak. Sound design ni tertaluk kepada semua. Whenever we say about sound design ni dia merangkumi area yang di mana sound design ni kena design satu-satu sound untuk a specific items. Kalau macam for example, remember tak the first time that you guys menggunakan telefon Nokia? Ada yang sini tak pernah tahu telefon Nokia tu apa? Tahu sah. Tahu Kokok lah tak pernah tahu Nokia tu apa, tahu hidup-hidup terus pakai iPhone kan? Saya tak tahulah. Semua orang pernah pakai Nokia kan? Pernah, sir. Pernah Alright, okay. Do you guys still remember how's the ringtone sounds like? Macam mana ringtone Nokia tu dulu?
Yang orang duk pakai. Remember that? Okay. And then remember tak there was yang saya lupa tangan dia macam mana. Ya, ada tu. Yang bila you on Nokia tu ada gambar finger dengan finger touch macam ni saya lupa. Sorry. Ada finger dengan finger touch. Lepas tu dia punya sound dia. Okay. So macam mana designer ni dia design that ringtones and dia design that the opening sound. Remember tak kita ada yang you guys pakai sekarang ni. Every time you guys on, you guys punya laptop ada bunyi. Apa tu? Windows. Dung 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 dung. Itu nak tutup. Saya lupa. Windows opening dia sound dia macam mana? Windows. Kalau Windows kan bila ada keluar gambar tingkap tu. Lepas tu kan dia ada opening kan. So macam mana designer tu dia design sound untuk that particular things. Okay. So benda tu semua kena design. Dia bukan macam simply pergi kat stock shutter. Okay. Sound ni best lah ambil. Tak. Dia orang exactly ambil sound designer. Design specifically untuk that sound. Okay. Satu lagi. Ada sini pengguna iPhone? Ada? Tak ada. Ada sini pengguna Android? Sasar lah. Kalau tak ada iPhone memang sasar buat guna Android lah. Betul? Betul? Betul. Alright. Okay, saya nak tanya. Dalam banyak-banyak pengguna Android ni, siapakah di antara anda yang message ke ataupun WhatsApp punya notification ke ataupun apa-apalah notification untuk message ke awak menggunakan iPhone punya ringtone? Betul iPhone punya ringtone macam tu Ada tak? Tiada. Tak ada? Tiada. Tak ada. Ya. Ada tak sini? Tak ada, kami Tak ada. slow diri. Jangan bunyi Android. Alright, okay. Kalau tak ada, alhamdulillah. Saya tak kata salah ke betul. Okay. Tapi macam because of saya adalah based on daripada iPhone. Saya start menggunakan daripada iPhone 4S. So bila dah iPhone 4S tu saya ada biasa dengan dia punya message tone. Tahu dia ada Apple ni dia punya own message tone. Bunyi dia tung tung something like that lah. So whenever saya convert to Android, the last time tu saya convert to Android, sound design ataupun sound notification yang ada dekat dalam Android tu tidak mencukupi untuk saya mendengar clearly sound. Kadang-kadang bila saya masuk dalam bag, dia tak clear, dia punya jaringan dia tak berapa nyaring. In the end of the day saya terpaksa pergi ke, nasib baik saya tu Android kan dia macam open sikit, kita boleh apa ni? Kita boleh cilok sana cilok sini kan. So jadi saya terpaksa ambil sound daripada Apple punya message tu, masukkan dalam saya punya Android dan saya kena pakai. Sampai macam tu lah. Sebabkan kenapa saya pakai tu? Sebab bila saya check dalam Android punya sistem dia tak ada sound yang di mana whenever kalau saya letak dekat satu tempat ataupun ke dalam saya punya bag ke dalam saya punya poket ke yang dia punya sound dia betul-betul nyaring yang membuatkan saya boleh alert dengan saya punya message. Okay. So bila dapat macam tu, bila tengokkan, saya ingatkan saya seorang je, rupanya ramai juga yang macam saya ni, diorang menggunakan iPhone punya sound message. Kenapa diorang kata kalau pakai dalam Android tak ada sound yang memang betul-betul flatten, catchy, straightforward dan alert. Diorang tak ada that kind of punya things. So bila iPhone ni ada, so diorang kata, that's why saya bagi tahu dia punya sound designer, diorang boleh create that sound yang memang orang akan stay. Even though sekarang ni kalau perasan dulu masa kita pakai zaman-zaman Nokia dulu, kita intend untuk gunakan lagu-lagu artis sebagai kita punya ringtone. Betul Lepas tu bila dah ada telefon yang boleh masuk MP3, you guys startlah bubuh lagu-lagu yang you guys suka-suka. Nowadays dah tak ada dah orang pakai ringtone lagu yang macam tu. Orang dah pakai ringtone balik tu stock punya music. Kenapa stock punya music lebih yang kata orang lebih prefer kepada stock punya music. Orang nak dengar dia punya ringtone dia sebagainya. Dia sebab orang tahu kalau bunyi ni ini adalah sasar iPhone. Kalau bunyi ni ini adalah sasar Android. Kalau ada bunyi ni okey ni sasar OnePlus. Setiap satu phone dia orang ada dia punya own signature sound. So itulah function sound engineer ataupun macam kita lah sound designer untuk buat sound tu supaya sound tu memang specifically dicipta khas untuk that
product ataupun that environment. Right? So you guys kena faham dia bukan simply kita buka Adobe Audition, kita design sound, kita buat lagu, tu habis tak. Sound designer ataupun kita buat sound design, kita belajar sound design ni, kita nak tengok apa yang kita boleh buat secara deeply lah. Tapi saya tak adalah ajar awak macam mana nak buat sound ringtone. Saya tak adalah ajar awak macam mana nak buat sound tu filem-filem Transformers ke dan sebagainya. Itu dah masuk betul-betul level industri lah. Tapi saya akan cuba bawa awak sedekat yang boleh dengan that kind of punya environment nanti. Alright, okay? Boleh dapat tak macam ni? Macam mana benda tu terjadi Alright. Okay, before kita continue, I would like you guys to tengok dia dulu Alright. Okay. Alright. Okay. Itu adalah video actually. Dia menunjukkan sebenarnya macam mana sound design dalam movie production dihasilkan. Kadang-kadang kita ni rasa tertipu. Tapi sebenarnya benda-benda yang dibuat tu sebenarnya bukan recording secara reality lah. Dia buat balik. Okay. Macam bila saya dalam production, dalam set filem lah. Dalam set filem sebenarnya sound dialog yang dihasilkan oleh pelakon tu sebenarnya tidak direkod dalam kamera. Diorang dah rekod dalam ada kita panggil audio punya set lah. Okay. So audio punya set tu memang diasingkan dalam filem, dan audio punya set tu akan dibawa dan masuk dalam editing suite nanti, baru diorang combinekan balik lah. Dia matchkan balik. Alright, okay. So that's why yang kita panggil environment yang kita panggil ambient sound. Bunyi-bunyi luaran. Okay, seperti bunyi, kalau macam for example tadi awak nampak ada footage yang orang pergi jalan dalam hutan dan sebagainya. Apabila kan, pernah kan bila awak buat awak punya recording, awak jalan dekat dalam hutan ke awak benda, bila awak bercakap awak akan dengar ada bunyi riang-riang dekat belakang. Ataupun awak dengar bunyi hutan, bunyi kalau macam tambah-tambah bagi dekat waterfall ataupun pergi kat laut, you guys akan dengar bunyi ice splashing tu lebih kuat daripada dia punya sound, sampai tu pasal jadi apa dia, aku tak dengar. Something like that. Tapi sebenarnya dalam realitinya, kalau dalam production yang sebenar adalah kita akan record separately. Kita akan ada voice recording kita sendiri. Lepas tu kita akan buat recording yang kata for example tadi dekat laut, kita akan buat voice recording laut. Kita masuk dalam post production, barulah kita rebalance balik sound. Jadi kadang-kadang kita tengok yang high quality, macam mana filem ni boleh balance antara sound air laut dengan sound orang bercakap. Macam dia boleh balancekan sound dalam hutan dengan ni? Sebab diorang buat separately dan diorang punya department lah, iaitu yang dikenali sebagai Foley. So betul lah apa yang dia cakap awal-awal video tadi. Sebenarnya sound ni ramai orang lupa. Semua dah ambil video production kan? Semua dah ambil video production dah kan? Saya belum lagi, sir. Belum lagi. Ya, siapa dah ambil video production? Wani dah ambil apa ni? Tengah ambil. Kalau yang mana tengah ambil tu, cuba praktiskan sebab ramai sebelum-sebelum ni lah, yang student-student saya yang dulu dah ambil, diorang ramai bila diorang ambil je video production, diorang terus lupa pasal sound. Sebab fokuskan kepada footage. Kenapa benda terjadi? Sebab semua orang nak pegang kamera, semua orang nak jadi cameraman, tapi tak ada seorang pun nak jadi sound. Sebenarnya ingat dalam filem kita, dalam video kita, sound tu adalah kita panggil sebagai something yang kohesif. Kohesif maksudnya dia mesti ada. Kalau tak ada, dia tak boleh. Kalau dia tak ada pun tak apa. Tapi kalau dia ada, dia boleh membantu benda tu lebih baik. Okay. Kalau macam saya shoot video saya kosong, tak ada bunyi background belakang. Saya boleh tengok footage lah tanpa sound. Tapi kalau kita ada sound, dia akan membantu kita untuk merasai feeling tu macam mana. So bila dalam video production, you kena ada orang yang memang betul-betul jaga sound. Kerja dia adalah jaga sound, kena make sure sound tu cantik, kena make sure sound tu okay, clear. Dia buat adjustment, yang mana nak kena ada bobo sound effect dan sebagainya, dia yang buat. Macam tu lagi bagus lah sebenarnya, supaya you guys akan dapat produce a very very good punya video nanti. Alright, okay. Okay, semua faham? Boleh? Berkaitan dengan Foley? So far okay Alright. Okay. So kita nak tengok dekat kita punya, kita nak belajar hari ni
adalah kita punya sound effects for film. Alright, okay, sound effects for film. Apa sebenarnya yang kita nak tengok dalam sound effect for film? Alright, okay. So dalam kita punya sound effects for film ni adalah sebenarnya kita nak tengok macam mana diorang boleh create that scene untuk orang kata apa, menambahkan, macam tadi saya katakan, menambahkan sound dekat dalam satu-satu filem yang biasa supaya dia menjadi lebih luar biasa. Ada filem-filem yang memang basically tak ada sound. In reality dia tak ada sound. Macam for example cerita-cerita yang memang dicipta secara fantasi. Seperti kita ada Transformers, kita ada Star Wars, kita ada cerita apa lagi yang dicipta secara fantasi. Cerita-cerita Marvel. yang Marvel, cerita animasi. Okay, Agent Ali lah, kita ada Boboiboy lah, lepas tu kita ada Alice in Wonderland lah dan sebagainya. Those apa kata fantasy punya cerita. But reality kita tak pernah dengar that kind of punya sound. So tapi because of kita nak orang feel that things, diorang terpaksa buat create that sound untuk menghasilkan a very good. Okay, apa kepentingan kita punya sound effects kat dalam kita punya filem? Okay, first sekali adalah kita nak tahu ada 3 jenis. Satu adalah human voice, satu adalah music, adalah sound effects. 3 benda ni adalah sangat-sangat crucial dalam kita punya sound. Kalau yang melibatkan manusia lah. Kita nak dengar the clarity of kita punya voice apabila kita bercakap. Kita nak ada music background supaya dia punya scene tu tak terlampau flatten. Dan kita nak kena ada sound effects, okay, supaya kita berada the same environment. Kita tak nak tengok kita punya footage, kita dengar orang cakap tapi belakang tu ada kereta lalu, lori lalu tak ada bunyi. Ataupun belakang tu ada bunyi macam orang kata apa? Ada bunyi macam for example dekat majlis kenduri kahwin, belakang tu senyap, kosong. Macam awak buat recording sound dekat dalam studio. So kita akan terasa benda tu flat. That's why benda tu kena ada. Alright, okay. Dan tambah-tambah lagi apabila kita punya sound dan kita punya dialog tu, dia kena sync dengan kita punya footage. Sebab dalam filem, okay, dalam filem sound dia rekod asing. Dia tak rekod sekali dalam kita punya kamera macam yang kita biasa shoot menggunakan telefon you ataupun kita biasa shoot menggunakan kamera cerita yang bila kita rekod sound masuk sekali kan. Okay, dalam filem sound direkod asing. So bila rekod asing kita kena synckan balik. Kenapa dia rekod asing? Sebab kalau kita rekod sound masuk dalam kamera, sound tu dia punya quality dia akan drop. Memang quality dia akan drop. Kalau kita dengar secara open speaker, kita akan rasa biasa je ni. Tapi bila kita dengar menggunakan headphone, kita akan tahu dia punya quality dia macam mana. Okay. So sound tu dia rekod asing. Kenapa dia rekod asing? Sebab dia nakkan high quality. The highest quality kita boleh produce, maksudnya the better the sound kita akan dengar lah. That's why kita nak kena balik studio, adjust, lepas tu baru synckan balik dengan kita punya footage yang ada. Alright, okay. So macam mana kita nak menghasilkan kita punya sound untuk kita punya filem. Alright, okay. So dia depends on pada filem yang kita buat. Okay, that's why yang dalam kita punya sebelum kita nak record lah. Ni saya cerita pasal filem dan juga video sekali lah satu set Okay. Dalam kita punya video production, apa the first step sebelum kita nak pergi shooting? Apa proses dia? Jeng. So ni tiba-tiba masuk video pula ni. Apa kita nak kena prepare? The first step sebelum video production kita nak pergi shooting ni. What is the process? Hafal skrip. Hafal skrip. Lain? Storyboard lain? planning Apa dia? scouting Apa dia? bagi scout Saya tak berapa dengar Farida. Planning. Okay, planning. Azwani planning. Farida cakap apa tadi? scouting Scouting. Okay, scouting. Lagi ada nak try? Okay, scouting. Alright. Lagi ada nak try? Sebelum kita nak pergi shooting ni. Apa nama proses dia? production Pre-production. Yes, betul. Pre-production tu itu yang awak cakap tadi. Scouting, planning, storyboarding dan sebagainya lah. Itu pre-production.
Dalam pre-production itulah sebenarnya kita dah prepare awal-awal kita punya storyboard. Dekat storyboard kita ni jadi macam mana? Sound kita nak bubuh apa? Kalau macam for example awak buat drama awak buat short drama. Bila awak buat short drama, awak akan ada awak punya storyboard. Bila awak ada storyboard, awak akan ada treatment. Bila awak ada treatment, awak akan ada awak punya scripting. Bila dah ada scripting, awak dah tahu, okay, skrip satu, bukan skrip satu, scene satu. Scene satu, bla 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 bla, Ali berjalan ke arah menuju ke Abu di ruang tamu. Lalu Ali menumbuk Abu. Okey, sambil berkata, Ali, betul, kau menyusahkan aku selama ni. Apa pasal pula aku menyusahkan kau? Engkau yang tak reti buat kerja. Lalu Ali menumbuk, lalu terkena kepada Abu. Abu jatuh tersembam di atas kursi dan meja mula pecah berderai. Itu dia punya treatment dia. Bila dapat tu, you guys tahu, diorang berlakon dekat ruang tamu. Ruang tamu, ada apa kat ruang tamu? Ada meja. Meja lagi, Us- kursi. Meja, kursi, TV dan sebagainya lah. Itu yang standard kita tahu kat ruang tamu dan sebagainya. Tapi yang spesifik pada ayat tadi, dia bagi tahu Ali menumbuk Abu, lalu Abu jatuh terkena meja, meja pecah berderai. So kita tahu dalam kita punya scene tu akan ada meja yang pecah berderai. So dekat situ sound kena tahu, ambil tahu, okey, meja ni nak pecah berderai, aku tahu akan ada sound bunyi meja pecah berderai. Dalam situasi yang saya cakap tadi, apakah sound yang paling penting sebenarnya? Siapa tahu? Selain daripada voice, selain daripada dia punya voice lah. Apa sound yang paling penting selain daripada meja pecah berderai tu? Voice kena tumbuk kot. Sound kena tumbuk. Macam tu sekali. Tengoklah macam mana shot tu dia nak buat. Kalau ada kata Ali menumbuk sekuat hatinya kepada Abu, tu kena Ali jatuh, kena Abu jatuh, kena kat kursi, meja pecah. Lepas tu mulalah dia mainkan bunyi music background. Something like that. So daripada storyboard dengan treatment tu, kita sebagai sound engineer ataupun sound yang kita nak buat tu, kita dah tahu, okay, kat sini aku nak cari sound ni, kat sini aku nak cari sound ni. So dia dah balik, dia dah dapat pre-production tu, dia dah balik masuk studio, startlah pergi cari kaca. Mulalah dia punya proses untuk buat recording. Ambillah 100 botol kaca, pecahkan kat dalam sudut. So itulah sound engineer punya function dalam filem. Okay. So daripada pre-production dah tahu siap-siap apa nak kena buat. Dia bukan dah habis shooting baru dapat footage tu baru buat, tak. Dia dah prepare awal-awal, dah tahu. Alright. Okay. Itulah dalam kita punya sound engineer. Alright. Okay. Okay, step 1, untuk kita nak create, kita kena create ambient. Kalau kita punya ada environment dekat luar, kita kena ambil sound dekat luar. Kalau kita punya sound dekat dalam, macam tadi yang situasi Abu dengan Ali gaduh tu kat dalam rumah, itu environment dekat dalam rumah. So kena tahu sound ambient. Sebenarnya saya lebih suka kepada ambient punya sound lah. Okay. So kalau sound dekat ambient dekat luar, kita tengok kita berada kat mana, hutan, jalan raya, bandar, city. Okay, sekarang ni cuba imagine, kalau kita dekat dalam hutan, apakah sound environment yang awak rasa akan ada? Hutan ni dia tak spesifik Hutan ni tak spesifik. Just hutan. Maybe berkemungkinan dekat dengan waterfall ke, dekat dengan hutan deep forest ke. Apa bunyi yang awak rasa mungkin akan ada dalam hutan? Any idea? Angin. Angin lagi? Bunyi burung-burung. Bunyi burung lagi? Cengkerik lagi? Bunyi daun. Bunyi daun lagi? Ranting patuh. Ranting patah lagi? Bunyi air terjun. Bunyi air terjun. Alright. Okay, lagi? Dekat dalam hutan tak ada binatang ke? Bunyi harimau. Bunyi binatang. Bunyi harimau. Harimau ada bunyi Ada lah. Bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki. Bunyi tapak kaki boleh terima lah. Okay, bunyi tapak kaki. Alright, okay.
So apa yang awak cakap tadi adalah betul lah. Okay. Kita sendiri boleh imagine kalau kita berada kat dalam hutan, bunyi tadi ada Syafiq bagi tahu bunyi cengkerik, bunyi riang-riang, bunyi angin tiup, bunyi daun dia splashing antara satu sama lain. Okey, lepas tu bunyi daun gugur. Lepas tu tadi Farida cakap bunyi air terjun. Kalau kita dengar waterfall jauh bunyi dia macam mana, waterfall dekat bunyi dia macam mana. Kita dah boleh tahu dah. So bila environment tu kita combine, kita ambil air waterfall single, bunyi daun single, bunyi cengkerik single, kita combine, kita match kan, kita akan dapat serious bunyi orang kata apa dekat dalam forest. Itu baru forest yang orang kata apa standard. Kalau forest pada waktu pagi, itu yang tadi siapa cakap tadi ada bunyi burung. Dia orang keluar pergi mencari makanan. Itu baru yang pagi. Kalau malam pula bunyi macam mana? Bunyi binatang dia lain, tak sama. Awak akan dengar bunyi flappert. Kenapa ada bunyi flappert? Itu adalah bunyi kelawar keluar. Dia terbang. Lepas tu awak akan dengar bunyi bunyi binatang pula lain. Itu baru yang malam pula. Belum masuk bunyi hujan lagi. Bunyi forest tengah hujan. Bunyi forest selepas hujan. So banyak dia punya environment. Itu baru cerita forest kat sini. Perlu cerita forest dekat different country. Different country akan provide a different punya forest sound. Sama ke? Okay, kalau dekat bandar, cityscape, apakah bunyi yang biasa kita akan dengar? Kereta, motor, Kereta, motor, lagi? bunyi horn, Bunyi horn, bunyi bas, bunyi orang bercakap, lagi? Apa lagi kat cityscape? bunyi pembinaan, bunyi site. Yes, betul. Itu yang paling penting tu, bunyi pembinaan. Tak ada orang bina-bina kat tengah-tengah hutan ni. Sight sound, bunyi kereta, bunyi kertas. Kertas kenapa ada? Kenapa tiba-tiba ada kertas? Orang baca surat khabar. Bila baca surat khabar kan macam ni, kan bilang yang tiup kan. Okey, bunyi orang sepak tin. Betul. Bunyi kotak, benda-benda yang hush-hush ni, selalunya akan ada dekat cityscape. Okey, bunyi traffic light. Traffic light ada bunyi Traffic light ada bunyi Traffic light ada bunyi ke tak ada bunyi? Tak ada. Tak ada? Ada. Traffic Itu light country. Traffic light yang orang melintas tu. Oh, ada. Tapi dekat Malaysia tak adalah. Malaysia ada bunyi Saya rasa Tak Malaysia. ada. Malaysia rekod. Tapi dekat US ada kan. Bila orang melintas kan ada bunyi. So you guys main melintas kan. Saya rasa kat Malaysia ada lah, kat Putrajaya. Putrajaya ada bunyi kot. So you guys boleh dengar. So benda-benda tu kalau kita tak tengok visual pun kita tahu. Okay, kejap saya tunjuk. Nasib baiklah dekat phone saya ni ada kan. Ni macam mana ni? Okay, dengar ni Dengar? Tidak. Bunyi apa? Boleh dengar? Saya rasa tak dengar. Tak. Ada dengar? Tidak. Oh, tak dengar Memang dia tak boleh capture ke? Alah, saya pun nak tunjuk dengan awak. Dalam iPhone, siapa yang ada update iPhone, dia ada satu bahagian tu yang dia ada sound effects, bunyi. Dia ada bunyi dark noise, bright noise, ocean, rain dan juga stream. Stream tu bunyi air lah. Cuba juga dia.
Dengar. Ni kan? Bunyi scream. Ada bunyi hujan lah. Okey. Bunyi hujan ni macam bunyi hujan dalam hutan tau. Okey, apa function Apple Kenapa sound engineer dia letak bunyi sound dekat dalam phone macam tak logik kan? Sebenarnya Apple dia buat tu itu adalah dia panggil sebagai noise. Noise ni adalah di mana kita boleh buka sound ni dan kita letak di satu sudut ataupun kita connect dengan speaker kita supaya memudahkan seseorang manusia tu untuk fokus sesuatu kerja dan memudahkan manusia tu untuk tidur. Pernah dengar kan perkataan ASMR? Tahu? Pernah dengar tak? Tahu, Lagi? sir. Okey. ASMR tu adalah bunyi-bunyian yang memang diorang capture pada very very high quality. Memang awak akan dengar bunyi je, dia tak ada benda lain. Awak dengar bunyi je. Itu kita panggil ASMR. Memang akan dengar. Pernah kan kalau ada orang tengok yang orang buat mukbang, yang bila dia makan tu awak dengar bunyi crunchy dia. Kan, benda tu kan? Itu dia buat ASMR. Okey, ada kita panggil sebagai noise. Kita ada white noise, kita ada black noise. Apa function white noise, apa function black noise. Selalu macam kita bila kita dengar bunyi kita benda lah tak. Sebenarnya ada setengah-setengah sound tu dia baik untuk manusia, ada setengah-setengah sound dia tak baik untuk manusia. Benda yang sound yang baik untuk manusia dengar adalah seperti sound yang tidak baik untuk manusia kita panggil sebagai black noise. Black noise ni seperti bunyi construction, bunyi yang agak harsh. Construction, bunyi yang agak orang kata apa keras, bunyi yang high pitch yang orang marah dan sebagainya. Yang white noise adalah bunyi yang orang kata a good noise. Macam for example bunyi air berjalan, air mengalir. Lepas tu bunyi stream, sungai, bunyi air hujan. Bunyi air hujan. Lepas tu bunyi, kalau perasan dekat TV lama tau. Bukan TV lama. Sekarang ni saya tak sure ada lagi. Tapi kalau dulu, masa dulu sebelum ada ni, diorang ada TV. Bila habis siaran kan, dia akan jadi lepas tu akan keluar cacing. Ada kan TV station yang lama-lama tu. Tahu kan? Ke sekarang ni awak tak pernah jumpa benda tu? Pernah jumpa tak? Yang apa tu, sir? TV. Bila kita tengok televisyen, mana-mana siaran, bila siaran ni dah habis, tepat jam pukul 12, lepas tu dia akan terus jadi cacing yang warna hitam putih tu. Oh, pernah. Dia akan keluar betul kan? Itu adalah a white noise. Sebenarnya bunyi tu adalah sesuai untuk membuatkan seorang manusia ni tidur dengan lena. That's why kadang-kadang bila orang tengok TV, dia tertidur sampai ke pagi baru dia bangun. Kenapa? Sebab dia dilayankan dengan muzik tu. Itu bukan muzik tau, dia bunyi tu. That's why kalau budak-budak yang tak boleh nak tidur, awak buka lah bunyi tu, confirm dia orang boleh tidur. Ini bukan saya buat-buat Ini memang sains. Ini adalah sains. Dan bunyi-bunyi yang iPhone bagi ni adalah based on pada sains. Dan sains yang diorang dah cipta sound ni, diorang bagi based on pada saintis dah buat. So diorang develop sound, diorang deliver balik kepada kita. Benda-benda. That's why kadang-kadang bila macam kita ni sekarang ni kita tengah stress, kita tengah fokuskan pada benda yang kita study. Kenapa saya kata kita tengah stress? Sebab kita everyday kita tengok benda yang sama. Kita tengok benda squarish. Awak tengok saya dekat atas square punya screen. Dekat dalam awak punya square punya screen ada square punya browser. Dekat awak punya square punya browser awak akan nampak square punya image. Dekat awak punya square punya image awak akan nampak benda squarish. Semua square. So benda yang berkotak-kotak, benda yang bersegi-segi. Betul? Betul kan? Dan di sekeliling awak pun semua bersegi-segi. So you everyday tengok benda yang non-real life. Non-real life maksudnya benda tu tak hidup sebenarnya. So kita akan stress. Okay? That's why bila every time diorang ini yang doktor punya reference lah, dia kata every time kalau boleh you guys boleh implement hari-hari. Kalau tak boleh implement hari, maksud you guys try Saturday Sunday, cuba bawa diri you pergi keluar daripada kawasan yang you guys biasa duduk. Katalah macam for example seminggu ni you guys hari-hari menghadap PC. Pukul 10 kan kelas, pukul 12 kan kelas. Lepas tu malam kan nak buat apa, jumpa pula dengan kawan nak buat assignment. Lepas tu besok ulang balik benda yang sama. Cuba you ambil satu hari tu, you keluar daripada you guys punya cubicle tu, you guys pergi tempat lain. Masuk dalam hutan kejap. Masuk dalam hutan tu bukanlah hutan dalam, maksudnya hutan dekat-dekat dengan hutan lah. Atau pergi tempat air terjun. Bila you tengok leaf daun yang agak berbentuk
ada curvy, you guys akan nampak batu sungai, you dengar sound stream sungai macam ni dan sebagainya. You guys punya automatically you guys punya environment tu akan bertukar. You guys punya mentality tu akan tukar. You guys akan merembiskan, orang kata apa, satu jenis hormon yang membuatkan you guys punya refreshment dekat dalam diri you. Serius. That's why kalau perasan orang-orang sekarang ni, you guys tengok orang-orang yang dah start bekerja, once cukup je hujung minggu, diorang akan terus pergi travel jauh-jauh. Diorang tak masuk ke office pun. Pergi travel jauh. Kadang-kadang ada yang pergi sampai ke Australia, ada Japan. Diorang pergi ke orang kata side-side ni, hutan-hutan ni. Ada yang kalau kat Malaysia ni naik setiap hujung minggu je, Sabtu Ahad naik, pergi naik kat bukit. Ada yang pergi ke Kuala Terengganu, ada yang pergi Redang. Siapa? Dia tak nak tengok. Aku macam saya kata, aku tengok kat skrin komputer aku nampak petak, skrin komputer aku petak. Aku buka browser aku petak. Aku buka Google Meet aku petak. Aku keluar rumah aku petak. Aku pergi kat KLCC petak. Aku pergi kat Shopping Mall petak. Ada Shopping Mall bulat tak? Saya nak tanya. Ada Shopping Mall bulat tak? Awak maksud bulatnya Shopping Mall ni. Ada tak? Tak ada kan? Tak ada. Okay, tapi kalau lain lah, kalau pergi kat Singapura tu lain lah. Bulat ada, bersegi ada, macam-macam ada. Tapi kat Malaysia ni semua petak. Jadi kita stress dengan that kind of punya things. That's why kita kena dekatkan diri balik kita dengan nature. Cari kawasan-kawasan ni. Pergi kejap, tak payah lama. Tak payah duduk 2-3 hari. You pergi sehari, masuk pagi, keluar petang. Confirm. Lepas tu balik, you masuk balik dalam you guys punya real life, you akan ada satu kita panggil refreshment. Memang seronok. You guys akan rasa macam tu. Memang akan ada. Try out lah benda tu. Dekat situ you guys akan mempelajari macam mana untuk kita buat kita punya sound dekat situ juga. Alright, okay. So step 1 tadi, kita create environment based on pada kita punya scene yang kita dah buat dalam kita punya storyboard. Okay, yang kedua kita kena establish kita punya realism. Okay, realism tu maksudnya kalau boleh cuba buat sound tu serial yang boleh based on pada kita punya footage yang kita ada. Kalau ada kapal terbang, bunyilah kapal terbang tu yang sebetulnya. Jangan buat kalau macam for example ada ramai yang silap tembak pakai pistol biasa tapi bunyi dia macam machine gun. Itu kalau boleh janganlah. Carilah bunyi yang betul-betul. Okey. Yang ketiga kita gunakan non-verbal punya storytelling lah. Okey. So macam mana yang dimanakan sini, maksudnya kita mengguna dalam ada setengah-setengah filem tu dia menggunakan sound background dan juga music untuk menceritakan cerita tu. Faham tak? Pernah kan kalau macam tadi tak ada dialog tapi dia ada satu ada kan. So dia menggunakan sound effect ataupun music background untuk membantu menceritakan cerita tu. Banyak benda Okay. Lepas tu adds extra sikit sound effects untuk kita create environment tu jadi lebih bagus. Selalunya kalau macam kita tadi lah, kalau tengok kat dalam cerita-cerita hantu, Transformers dan sebagainya, dia orang banyak benda-benda ni Okay. Kita tukarkan kita punya sound effect untuk tukar kita punya audience punya feel towards tu kita punya cerita. Okay. Dan kita add on dan sebagainya. Alright. Okay. Boleh. Itu adalah sebersikit tentang kita punya effect for short film. Effect for sound effect for film. Alright, okay. So sebenarnya banyak lagi benda yang awak nak kena belajar. Alright, tapi saya rasa so far cukup untuk hari ni. Okay, sebab kita kelas 1 hour saja. So far ada soalan untuk tajuk kita hari ni? Tak ada. Rasa Tak ada? Semua okay? Alright, okay. So hopefully that you guys learn something. Okay, before you leave, saya nak you guys, okay, saya akan tinggalkan attendant punya ni dekat you guys punya chatting room. Okay, untuk kita punya kelas kita bila esok ke hari Khamis? Esok pukul 11. Esok pukul 11 Alright, okay. Minta selepas ni, habis kelas ni, whenever you have free time, pergi tengok apa-apa movie yang you guys suka, yang you guys dah biasa tengok benda, tengok apa movie. Lepas tu cuba cari one scene yang dekat movie tu yang you guys rasa dia punya sound tu macam menarik. Something yang special. Okay, macam for example, saya suka dalam cerita Transformers apa, sekian. Yang di mana Transformers ni dia tengah transform. Macam first yang Transformers yang pertama.
Transformers yang first, yang scene helikopter tu datang ke apa, dia punya base, dan helikopter lama tu dia transform jadi Transformers. Masa tu kenapa saya suka? Sebab masa tu dia punya bunyi senyap. Tiba-tiba bila orang tu bagi tahu please show yourself or we will fire you. Masa tu terus betul-betul baru bawa yang dia orang start tembak-tembak. Masa tu memang senyap. Orang semua senyap. Tiba-tiba terus masuk bunyi dia. Dekat situ yang impress dia, macam mana dia boleh macam tu. Okey. Cuba tengok movie, tengok certain scene yang mana you guys suka, besok cerita dengan saya. Boleh? Boleh. Alright. Boleh Sir. Alright. Okay. Cantik. Alright, okay. Right, kalau tak ada apa, saya rasa itu saja. Kita jumpa esok. Okay. Thank you guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Waalaikumsalam.